Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Amirul. Hari ini akan mengajar subjek untuk sains komputer. Dan topiknya adalah amalan terbaik pengatur caraan. Dalam pembelajaran ini, kita akan dapat membezakan jenis ralat dalam atur cara, sinteks, masa larian dan logik. Dapat mengenal pasti mengesan, menterjemah mesej ralat dan juga membaiki ralat. Seterusnya, kita dapat mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah pada bahagian tertentu atur cara dan juga dapat menghasilkan atur cara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya yang baik dan yang meliputi komen nama pemboleh ubah yang bermakna dan juga indeks. Okey. Apa itu amalan terbaik pengatur caraan? Amalan terbaik secara umum adalah teknik ataupun metodologi yang telah dibuktikan melalui suatu pengalaman atau kajian yang boleh dipercayai untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Manakala amalan terbaik pengatur caraan ini pula adalah apabila pengatur cara dapat mempraktikkan amalan-amalan yang biasa diikuti untuk menghasilkan atur cara yang baik. Ini seperti kita mempraktikkan apa pengatur caraan yang kita buat. Di sini kita terdapat 4 faktor-faktor keboleh bacaan kod atur cara. Yang pertama adalah indent yang konsisten. Apa itu indent yang konsisten? Itu merupakan indent yang konsisten membuatkan kod atur cara mudah dibaca dan difahami oleh pengguna lain. Kedua adalah cara menulis indent yang konsisten perlu dilakukan dari awal kod atur cara hingga ke akhir kod. Dan yang pertama, indent tu kita mesti tulis supaya orang lain dan juga kita mudah untuk fahami. Dan yang kedua, kita perlu konsistenkan cara tulisan itu dari mula kita kerja sehingga ke akhir. Faktor yang kedua adalah jenis data. Kita perlu memilih data yang bersesuaian supaya saiz pemboleh ubah tidak terlampau kecil ataupun besar dan memelihara sumber. Contoh dalam ini adalah kita menggunakan data integer bagi sesuatu yang menggunakan nombor bulat dan juga bukan double. Okay, di sini kita perlu mahir dalam pemilihan saiz supaya pemboleh ubah tu bersesuaian dengan apa yang kita nak. Faktor yang ketiga adalah pemboleh ubah yang bermakna. Pertama adalah tidak bermula dengan nombor. Contoh, gunakan cara satu dan bukan satu cara. Okey, di sini permulaan sesuatu ni kita tidak menggunakan nombor. Jadi kita menggunakan perkataan cara nombor kita letak di belakang. Kedua adalah tiada ruang kosong antara perkataan. Gunakan underscore atau rapatkan perkataan. Okay, jadi di sini contohnya seperti kita nak tulis cara spacing satu tidak dibolehkan. Jadi selepas cara tu kita perlu meletakkan underscore supaya dia ada sesuatu dan tidak dibiarkan dengan kosong. Yang ketiga adalah tidak sama dengan kata kekunci. Contohnya penggunaan integer sebagai pemboleh ubah. Itu maksudnya kita perlu bagi benda tu tidak sama dengan kata kekunci. Yang keempat adalah penggunaan huruf kecil dengan huruf besar. Contoh cara pertama berbeza dengan cara pertama yang permulaan dia C huruf kecil dan juga C huruf besar merupakan satu benda yang berbeza. Yang kelima adalah nama yang bermakna dan mudah difahami. Dan yang terakhir adalah tidak boleh terdiri daripada ruang kosong dan perkataan reserve atau bekas seperti perkataan print dan juga value. Faktor yang keempat adalah komen. Komen ini ditulis dengan jelas dalam 2 hingga 3 baris pendek untuk menerangkan fungsi kod. Jadi komen ini bertujuan untuk kita meninggalkan sesuatu input berkenaan dengan perkara yang kita buat. Contohnya kita untuk menerangkan apa makna sesuatu kod yang kita telah letak tu. Jadi dengan komen itu kita sendiri ataupun orang lain mudah untuk faham apa yang kita ingin buat dengan kod tersebut. Okey, di dalam pembelajaran ini kita akan dapat jenis ralat, pengesan, pengenal pasti penterjemahan mesej. Kita dapat mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah
dapat penghasilan atau cara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya yang baik. Jenis-jenis ralat, kita ada 3 jenis ralat. Yang pertama adalah sintek, jenis ralat sintek. Yang kedua jenis ralat masa larian. Yang ketiga adalah ralat logik. Ralat sintek ini merupakan kesalahan tata bahasa seperti salah ejaan dan tata tanda, penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali. Jadi di sini lebih kepada macam kita tertinggal sesuatu tanda, sama ada waktu permulaan kod kita ada menggunakan simbol open, seterusnya di akhir kod kita tertinggal dia punya simbol penutup dia, close dia. Jadi di sini ia akan menjadi ralat sintek untuk kod tersebut. Yang kedua adalah ralat masa larian. Ralat ini merupakan ralat yang ditemui ketika atur cara yang sedang berjalan terganggu akibat beberapa faktor. Berlaku sekiranya pengatur cara cuba untuk melaksanakan operasi aritmetik yang mustahil. Okay, jadi di sini ralat yang terdapat sewaktu kita nak runkan suatu kod itu. Kita boleh tengok seperti contoh ini, dia tinggi dia meletakkan simbol X. Okay, jadi itu merupakan ralat sewaktu kita membuat running untuk kod tersebut. Sebenarnya adalah ralat logik. Ralat logik ini berlaku apabila atur cara tidak berfungsi seperti yang diinginkan, tidak dapat dikesan atau jarang dikesan oleh pengcompile. Pengatur cara sahaja yang boleh mengesan ralat logik melalui output yang dihasilkan. Pengatur cara perlu memeriksa semua aspek output projek tersebut. Ini lebih kepada ralat logik pengiraan yang kita laksanakan. Seterusnya pengesanan, pengenalpastian dan penterjemahan mesej ralat serta pembaikan ralat. Pertama, kita mesti semak semula atur cara pada bahagian pengisytiharan. Yang kedua, kita pastikan semua tata tanda di-type dengan lengkap. Ketiga, pastikan nama pemboleh ubah yang diisytiharkan adalah sama dengan pemboleh ubah yang akan dipanggil balik dalam atur cara. Dan ini merupakan langkah supaya kita punya penulisan kod dibuat dengan baik. Kita selepas tamat, kita semak semula pada bahagian pengisytiharan. Yang kedua, kita cek ataupun pastikan betul-betul semua ejaan ataupun tanda yang kita buat, pembuka, penutup semua lengkap supaya tidak ada error yang akan berlaku. Yang seterusnya, kita pastikan nama pemboleh ubah yang kita letak permulaan tu sama dengan pemboleh ubah yang kita akan panggil di penghujung. Seterusnya, mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah pada bahagian tertentu atur cara. Dan ini adalah contoh untuk mengenal pasti nilai bagi pemboleh ubah ni. Input dia jejari, jadi jejari dia bersamaan dengan 5. Jadi output untuk luas pula 78.55. Seterusnya, penghasilan atur cara yang mudah dibaca dengan menggunakan gaya yang baik. Pertama adalah kita meletakkan komen pada setiap fungsi yang dibuat. Yang kedua, kita menggunakan pemboleh ubah yang bermakna. Yang ketiga, kita menggunakan indent yang selesa untuk dibaca. Jadi di sini dia akan menjadi lebih detail ataupun lebih mudah untuk difahami oleh kita dan juga orang lain. Dengan cara kita meletakkan komen pada setiap fungsi yang kita buat. Jadi dengan ini, sekiranya terdapat perubahan yang kita perlu buat, kita boleh terus merujuk kepada komen untuk mengetahui apa maksud fungsi ataupun kod yang kita buat tersebut. Seterusnya, untuk pemboleh ubah juga kita meletakkan pemboleh ubah yang mudah difahami oleh setiap orang. Jadi dengan itu dapat memudahkan sekiranya ada perubahan yang perlu kita lakukan. Yang ketiga adalah indent yang selesa untuk kita baca. Seterusnya, ini adalah jenis komen yang kita boleh buat. Yang komen pertama adalah pengcompile mengabaikan semua teks formula dengan tata tanda 2 sehingga ke teks terakhir dalam baris yang sama. Okey, untuk yang pertama ni, apabila kita buat simbol tu, perkataan yang kita tulis akan
dijadikan sebagai komen, tetapi hanya satu baris sahaja, di mana kita menggunakan dua untuk satu baris. Seterusnya yang kedua, pengcompile mengabaikan semua teks yang berada dalam simbol tersebut hingga ke penutup simbol tersebut walaupun dalam baris yang berlainan. So yang kedua ini pula, sekiranya komen yang kita nak buat ini melebihi daripada satu baris. Jadi sebagai contoh, kita ingin membuat 3 baris. Di baris pertama kita membuat simbol pembuka dia, jadi kita tulis komen 3 baris. Kemudian di baris yang ketiga, di mana penutup untuk komen tersebut, kita membuat penutup. Jadi ketiga-tiga baris itu akan dijadikan sebagai komen. Dan yang terakhir adalah komen ini ialah komen dokumentasi. Pengcompile mengabaikan komen jenis ini sama seperti komen yang digunakan pada jenis komen yang kedua. Okay. Jenis komen ini sama saja seperti komen yang kedua, cuma dia adalah komen untuk dokumentasi. Dan yang terakhir ini adalah contoh kita membuat komen. Jadi kita boleh nampak pada tulisan hijau itu merupakan komen jenis yang kedua, di mana kita membuat komen lebih daripada satu baris. Jadi kita akan menggunakan jenis komen yang kedua, jadi dia akan mengambil kesemua 5 baris itu sebagai komen. Seterusnya dia akan masuk pada pengikut yang komen yang kedua pula merupakan komen satu baris. Dia untuk menerangkan, untuk memberitahu, dia membuat pengistirahat pemboleh ubah input dan juga output. Komen yang ketiga ini pula dia menggunakan jenis komen yang pertama, iaitu komen yang melibatkan satu baris saja. Baris yang pertama dia ingin memberitahu proses yang terlibat dalam penghitungan. Komen yang kedua pula dia ingin memberitahu luas segitiga. Jadi ini kalau kita nampak dia baris yang pertama dan kedua dia akan menggunakan jenis komen yang sama, kerana komen ini hanya melibatkan untuk satu baris saja. Dan komen yang keempat terakhir ini juga digunakan jenis komen yang pertama untuk sebaris saja, untuk dia menerangkan paparan output. Maksudnya sistem output ini bertujuan untuk paparan output. Jadi komen ini merupakan satu benda yang amat penting untuk kita buat supaya di kemudian hari kita mudah untuk faham ataupun memahami setiap maksud daripada kod yang kita buat. Selain itu juga, sekiranya kod ini kita meminta bantuan ataupun memberikan tugasan untuk orang lain menyambut kod yang kita buat, jadi mereka akan mudah untuk faham kod yang kita buat ini kerana kita telah sediakan komen-komen maksud ataupun makna bagi setiap kod yang kita buat. Jadi perkara ini akan memberi banyak kemudahan ataupun memudahkan dari segi kerja, menjimatkan masa untuk kita mencari mana benda yang kita nak ubah supaya dapat kita laksanakan kod ini dengan baik. Okay, sekian sahaja dari saya, Cikgu Amirul. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.